Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus minggu depan bersama saya Irfan Faruqi. Kita akan berikan tumpuan kepada 2 minggu tempoh berkempen untuk pilihan raya negeri di 6 negeri dan juga pilihan raya kecil di Kuala Terengganu. Dan antara perkembangan untuk hari pertama kempen ini, antara lain kenyataan daripada Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah yang menafikan beliau terlibat menggugurkan nama Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz yang juga anak bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat sebagai calon pilihan raya negeri PRN. Menyifatkan tuduhan itu sebagai satu fitnah, beliau menegaskan pihak yang membuat tuduhan sedemikian tidak terlibat dalam mesyuarat pemilihan nama calon serta tiada sebarang jawatan dalam parti. Itu sudah dijelaskan. Dan Ustaz Nik Abdul pun sebut dia pun tidak berhasrat untuk bertanding. Dan bagi dia tak ada masalah apa-apa kalau dia tak bertanding. Jadi kenapa orang lain pula yang sibuk? Itu isu dia nya. Okay, ada dua statement Ustaz Nik Abdul. Okay, dia sebut dengan jelas. Dia tidak harap dia nak bertanding. Fokus dia lah nak jaga sekolah haya dia. Jadi kenapa orang lain yang sampai buat statement, sampai buat tuduhan sebagainya. Bagi saya tak betul. Dan bagi saya itu fitnah. Bila sebut nama saya yang menghalang apa, itu fitnah. Macam mana dia boleh kata saya, sebab dia pun tak terlibat dalam mesyuarat. Macam mana? Itu selalu kita nak tanya soalan. Dari mana maklumat dia kata saya yang menghalang? Sebab dia tak terlibat dalam mesyuarat, jadi dia tak ada sebarang jawatan dalam parti. Timbalan Menteri Besar Kelantan itu berkata demikian sebagai mengulas gesaan yang dibuat adik Allahyarham Nik Aziz iaitu Nik Din Nikmat supaya rakyat tidak mengundi Muhammad Amar pada PRN kali ini yang akan berlangsung 12 Ogos akan datang. Gesaan Nik Din yang dimuat naik dalam satu video itu mendakwa Muhammad Amar sebagai dalang di sebalik ketiadaan nama Nik Muhammad Abduh sebagai calon PRN di Dewan Undangan Negeri Cempaka. Nik Din turut mendakwa beliau telah menemui Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang turut memberi jaminan bahawa anak saudaranya itu akan dicalonkan dalam PRN kali ini. Dalam perkembangan sama, Muhammad Amar berkata merujuk kepada kenyataan Nik Muhammad Abduh sebelum ini yang dimaklumkan oleh Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, anak Allahyarham Nik Aziz itu menolak untuk dicalonkan dalam PRN atas alasan ingin menumpukan perhatian kepada Sekolah Arab Darul Anwar. Muhammad Amar yang juga yang dipertua PAS kawasan Pengkalan Cepa turut memaklumkan nama Nik Muhammad Abduh tidak ada dalam senarai calon pada peringkat awal lagi. Seterusnya, seorang ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dipecat manakala 2 lagi ahli digantung keahlian serta-merta selama 3 tahun kerana melanggar Fasal 10.2.2 Perlembagaan Parti itu. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi pada Rabu lalu. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, Hamzah berkata Majlis Pimpinan Tertinggi memutuskan seorang ahli bersatu dipecat keahliannya serta-merta manakala 2 lagi ahli digantung keahlian serta-merta selama 3 tahun. Tindakan itu kerana individu terlibat dalam melanggar Fasal 10.2.2 Perlembagaan Bersatu disebabkan perbuatan menghasut, memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya Perikatan Nasional. Hamzah turut menegaskan tindakan sama boleh diambil terhadap mana-mana ahli bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding, menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas. Tegasnya keahlian mereka terhenti serta-merta mengikut Fasal 10.2.4 Perlembagaan Bersatu. Sehubungan itu katanya Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti bagi pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil Kuala Terengganu berada di tahap paling maksimum untuk menjamin kemenangan PN. Dan untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan pilihan raya negeri khususnya dalam tempoh berkempen ini, kita tampilkan dalam fokus minggu depan di waktu ini Oi Kok Hin yang merupakan pengarah eksekutif Bersih. Terima kasih bersama kami di petang ini. Dan Kok Hin, kita mulakan dahulu dengan 3C. Ini antara perkara yang hangat dibincangkan susulan daripada ucapan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. No condition, no campaign, no candidate. Apa yang dimaksudkan dengan kempen atau larangan itu oleh Bersih? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput untuk memberi sedikit perkongsian di sini. So, garis panduan 3C, no condition, no candidate, no campaigning, dikeluarkan oleh Bersih pada minggu lalu. Kenapa perlunya garis panduan ini? Mungkin saya beri konteks terlebih dahulu. So, dalam konteks sekarang ya, di mana kita telah mempunyai pemisahan antara pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Tidak seperti yang lalu. Jadi maka akan wujud situasi di mana kita mempunyai caretaker government di peringkat negeri sekarang, tetapi di peringkat pusat kerajaan persekutuan bukan caretaker government. So sepatutnya mereka boleh menjalankan business as usual, boleh membuat program untuk mengembangkan ekonomi, untuk people's livelihood dan sebagainya. Tetapi
dia akan wujud di mana situasi blurry lines. Oh, dia ni buat peruntukan ni untuk memang untuk beri kepada rakyat ataupun sebenarnya kempen. So dia perlu ada satu garis panduan untuk memisahkan dua-dua situasi ini. Maka Bersih telah mengeluarkan satu garis panduan, statement mengatakan bahawa kerajaan persekutuan yang bukan caretaker government, for a non-caretaker government, boleh function, boleh mengumumkan peruntukan dan sebagainya, asalkan dengan 3 benda ini. Iaitu pertamanya, no condition. Dia tidak boleh meletakkan syarat. Contohnya dia tak boleh kata, oh, hang undi aku dapat sekian-sekian peruntukan. Kalau tahan tak undi aku, tarik balik peruntukan itu. Dia tak boleh berkata demikian ataupun dia tak boleh kata kita akan tambah peruntukan itu seperti yang disyorkan Timbalan Perdana Menteri. Kedua, no candidate. Maksudnya di majlis kerajaan di mana sesuatu peruntukan, sesuatu program itu diumumkan, seharusnya calon tidak sepatutnya berada di sana, melainkan dia adalah menteri yang turut terlibat dalam benda itu. So bila calon di sana, dia akan menjadi satu benda berkempen, kan? So tidak seharusnya di majlis kerajaan yang mengumumkan program kerajaan terlibat calon, logo parti dan sebagainya. Which is leads to the third thing, no campaigning. So di majlis kerajaan dia tak boleh macam pakai logo parti, pakai baju uniform, bawa calon dan sebagainya untuk berkempen. Pihak sekian-sekian ni tak baik undi parti atau calon sekian-sekian. So ini adalah 3C yang disyorkan oleh Bersih. Tapi 3C-nya terpakai untuk kerajaan persekutuan manakah bukan caretaker government di peringkat negeri. Itukah maksudnya? Actually contohnya sekarang ni pilihan raya negeri. So kerajaan persekutuan bukan caretaker government. So you raise a good point lah. So akan tiba dalam masa beberapa tahun satu situasi di mana kerajaan negeri lah yang merupakan caretaker government. Kerana kita ada pilihan raya umum, so kita elect parlimen bubar contohnya. Dan kerajaan persekutuan telah menjadi satu caretaker government. So telah wujud sebenarnya setelah beberapa tahun disyorkan oleh masyarakat sivil, Bersih dan NGO lain jugalah. Supaya mewujudkan satu garis panduan untuk caretaker government. Sebenarnya kita dah ada garis panduan tu untuk caretaker government. So, caretaker government tak boleh mengumumkan satu peruntukan ataupun program baru yang melibatkan dana awam yang besar. Kerana maksudnya dia akan membebankan kerajaan yang seterusnya. Kan? It's a fiscal responsibility that binds the next government. So, perkara ini tidak seharusnya berlaku. So, beberapa tahun yang akan datang, mungkin kerajaan negeri lah yang jadi non-caretaker government pula bila pilihan raya umum. So, this statement yang dikeluarkan oleh Bersih ni boleh dipakai waktu itu. Cubalah konteks pilihan raya negeri, kerajaan persekutuan yang terikat dengan larangan 3C ini. Kerajaan negeri masih sebagai caretaker government lah, ada panduan dan garis panduan yang lain. Betul. Tapi kalau kita nak bawakan perbincangan 3C dalam konteks isu semasa, kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan Bersih, apakah akan ada tindakan susulan terhadap kenyataan tersebut? Laporkan kepada SPRM sebagai contoh? Pengerusi SPRM telah membuat satu statement pagi ini berkatakan tiada kesalahan. Tetapi saya percaya Muda Terengganu telah membuat satu laporan polis dan saya rasa credit to them for taking a very quick response to the issue. Dan saya rasa the ball is now in PDRM's court. Polis PDRM perlu menyiasat setelah laporan polis itu dibuat. Kerana kalau pihak luar seperti Bersih ataupun parti politik lain yang membuat laporan polis, mungkin dia akan timbul isu local standing. Tapi disebabkan Muda Terengganu yang buat, jika ada pengundi di Terengganu yang buat, dia mempunyai local standing yang saya rasa lebih sesuai untuk membawa ataupun membangkit isu ini. Dan sekiranya polis mendapati perlu ada tindakan susulan kerana melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Seksyen 10A, iaitu melibatkan kesalahan rasuah, memberi ataupun menawarkan sogokan untuk mempengaruhi pengundi. So ini adalah satu subsection yang ada dan saya rasa polis perlu menyiasat dan jika perlu mengambil tindakan susulan lah. Menarik bila sebut tentang Akta Kesalahan Pilihan Raya. Itu antara akta yang sering dibangkitkan tapi kita tak berapa nak faham perincian akta tersebut. Memandangkan ketika ini merupakan musim PRN, kita ada pemerhati pilihan raya, bahkan pengundi juga boleh membangkitkan sebarang laporan sekiranya berlaku sebarang kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya tersebut. Mungkin nak berikan sedikit penjelasan kepada penonton kita, apa perkara-perkara yang wajar untuk diberikan perhatian? Kalau perkara itu mungkin
termasuk dalam kesalahan pilihan raya itu dan boleh dilaporkan. Okey. Mungkin saya boleh kongsi pasal proses pemantauan pilihan raya kan. So SPR dah menjalankan pemerhati dan bersih juga ada program pemantau di mana kami menggerakkan rakyat biasa kan untuk turut terlibat dalam proses pilihan raya untuk memantau sebarang kesalahan pilihan raya. So contohnya ini adalah laporan pemantauan yang dikeluarkan oleh Bersih untuk PRU 15. Ini meliputi kita dah mendapati beratus-ratus jugalah kesalahan pilihan raya yang telah dilakukan oleh sama ada parti ataupun calon ataupun wakil mereka. So apa jenis-jenis kesalahan ini? Ini termasuklah pemberian wang secara terbuka, sogokan, cubaan intimidate ataupun hate speech dan penjamuan makanan secara mewah, sebab setiap calon sebenarnya dia ada ceiling dia untuk spend for perbelanjaan. Tapi kadang-kadang is very obvious lah yang mereka telah spend more than that berdasarkan kemewahan berbelanja itu kan. Jadi kami akan mendokumentasikan segalanya dan saya rasa pihak publik kan, rakyat-rakyat juga boleh membantu kami untuk melaporkan dan mendokument segala kesalahan atau yang langgar akta kesalahan pilihan raya ini. So contohnya kami mempunyai laman webcast pemantau.org. So pemantau.org di mana kalian boleh pergi ke website tersebut, melihat apakah jenis-jenis kesalahan yang disenaraikan, malah boleh membuat laporan secara langsung. Tidak perlu pemerhati yang buat. Rakyat biasa kalau anda melihat, anda boleh tangkap gambar, hantar kepada kami melalui website itu, ada template siap-siap dah untuk membuat laporan. So kami memang haraplah perjalanan pilihan raya boleh berlaku dengan lebih adil dan lebih bersih dengan adanya pemantauan ini. Kalau buat laporan mengikut template yang sediakan oleh Bersih itu dan sekiranya perkara boleh dibuktikan selepas dari pengumuman siapa yang menang dalam PRN kali ini, boleh menghasilkan kesan yang sama seperti mana PRK Kuala Terengganu, keputusan dibatalkan. Adakah itu maksudnya? Ya, I think you raise a good point. So dia ada dua implikasi lah. Satu, mungkin akan ada timbul isu seperti yang menyebabkan pilihan raya kecil di Terengganu, di mana mahkamah telah menyahkan keputusan itu sebab dia dapati okey ada sekian-sekian pelanggaran undang-undang. Itu boleh berlaku. Tetapi lazimnya kesan dia mungkin lebih, saya tak nak kata tidak signifikan, tetapi lebih mikro. So contohnya kita memang akan pantau dokumen. Jika tidak ada dokumentasi, saya rasa tak ada orang lain yang buat selain dari pemerhati SPR dan juga pemantau digerakkan oleh Bersih lah. Jadi rakyat biasa kita dokumen publicize semua ini dan dia mempunyai kesan secara langsung kepada conduct of election di mana parti atau calon dia tahu rakyat sedang memerhati. So dia lebih berwaspada dan mengurangkan apa yang boleh dikatakan melanggar kesalahan pilihan raya lah. Dan kita juga memberi laporan kita kepada publik untuk education, voter awareness dan juga SPR. SPR mempunyai laporan-laporan yang dilaporkan oleh semua pemerhati termasuk pihak Bersih. Dan juga sekiranya di mana kes yang sangat jelas contohnya, kita boleh buat laporan polis untuk tindakan yang melanggar akta kesalahan pilihan raya ini. Dan kita juga boleh buat laporan kepada SPRM sebenarnya. So dia ada agensi penguatkuasaan yang boleh kita laporkan terus kepada mereka untuk mengambil tindakan. Baik. Selepas ini kita nak bangkitkan pula persoalan berkenaan dengan literasi pengundi. Manakala ini bergantung penuh kepada pengundi sama ada mereka cerdik ataupun tidak dan prihatin untuk melaporkan sebarang bentuk kesalahan pilihan raya untuk pastikan bahawa pilihan raya kita berlaku dengan bersih. Tapi untuk meninjau lebih lanjut berkenaan dengan literasi pengundi itu, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Fokus minggu depan. Sebelum kita meneruskan perbincangan untuk membangkitkan dan menjelaskan berkenaan dengan literasi pengundi sepanjang tempoh kempen pilihan raya, ini perkembangan atau kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan tidak akan sesekali menyekat pembangkang untuk mengemukakan usul tidak percaya terhadapnya di Parlimen sekiranya Perikatan Nasional PN mahu berbuat demikian. Perdana Menteri berkata beliau sudah mencabar PN berbuat demikian sebelum ini dan tidak akan sesekali bersikap seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa bertindak menggantung Parlimen. Dalam masa sama, Anwar menasihati pembangkang jangan gebang untuk mengambil alih kerajaan pusat kerana kerajaan perpaduan di bawah pimpinannya ketika ini mempunyai sokongan yang kukuh. Kita solid, saudara. Tak usah gebang nak harap nak ambil alih lah. Susah harapan kamu. Kerana kita kuat dalam kerajaan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jangan dengarlah dia. Saya ambil alih bulan November.
Ketua PAS kata 3 bulan saja. Saya kata dia dapat modal mana ni? Walaupun kita confident tapi mana tahu kan. Tengok terlepas 3 bulan. Tak, bulan Mei. Sebelum puasa. Tak jadi juga. Lepas raya. Tak jadi juga. Sidang parlimen akan datang, saya bagi tahu. Bawa usul. Kalau ada usul, PAS bersatu, ada undi, bawa usul. Saya tidak akan sekat. Saya bukan Tazim Mahidin. Bila kita dah bawa usul, dia umum darurat. Parlimen tak bersidang. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata sikap yang ditunjukkan pembangkang tidak melambangkan pejuang-pejuang Melayu sebenar. Anwar berucap semasa program ceramah arus Merah Kuning di Subang Bestari pada Sabtu malam. Selain itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri telah memberikan keutamaan kepada perkara yang salah. Perdana Menteri berkata antara tindakan yang diambil Muhyiddin adalah membaiki kompleks Seri Perdana di Putrajaya walaupun kediaman rasmi Perdana Menteri itu didakwa masih dalam keadaan cantik. Susulan proses tersebut, Anwar berkata dianggarkan 38 juta ringgit dibelanjakan yang sepatutnya peruntukan tersebut boleh digunakan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Sebenarnya ni memang macam istana, tahu tak? Berapa dia perbaiki? 38 juta ringgit. Sekarang diam. Ni mana Ustaz Pai? Cuba cakap, cuba bagi jawab saya. Di antara orang tak cukup makan, orang tak ada kerja, orang OKU, orang miskin, kamu pilih 38 juta buat rumah kamu. Allahu Akbar. Apa jenis manusia ni? Bercakap bukan main. Dan suruh anak-anak muda ikut. Kalau ada anak muda tak faham lagi, ni jumpa saya sekali kita cakap. Saya ajak pergi ke Seri Perdana tengok. Kamu kerja pun tidak. Orang bagi RM100, kamu kerja kamu maki orang. Buat apa? Kerja pun tak ada. 38 juta ringgit repair rumah Perdana Menteri. Yang memang dah cantik dah. Tapi tak tukar kapet. Zoo. 80,000. Tukar painting. Painting cantik-cantik. Tukar lagi. Syarikat. Kawalah. Anak pinak pun campur. Tukar lagi cendela lampu. Dah cantik. Tukar lagi. Tukar berapa? 38 juta ringgit. Dan untuk waktu ini kita teruskan perbincangan bersama dengan Pengarah Eksekutif Bersih Ui Kok Hin yang ketika ini bersama kami di studio. Dan Kok Hin, sebelum kita berhenti tadi, kita bangkitkan tentang soal literasi pengundi. Kesalahan itu ada, aktanya sudah ada, peraturannya juga jelas. Tetapi kalau tidak tahu ataupun tidak celik pengundinya, maka laporan tidak akan dibuat. Jadi untuk hal itu, apakah tindakan Bersih untuk membangkitkan lagi literasi tersebut? Sebenarnya kesedaran pengundi pasal politik, literasi politik, sistem pilihan raya semua tu saya rasa masih banyak yang boleh dilakukan. So contohnya Bersih untuk kempen pilihan raya negeri ini, kami akan menggerakkan selain daripada kempen pemantau yang disebut tadi, kami akan menggerakkan bersama dengan rakan media seperti Astro Awani lah, kita menggerakkan satu kempen untuk di mana kita tarik perhatian untuk pengundi keluar mengundi dan menekankan kepentingan isu lokal. Jadi kempen ini akan dilancarkan minggu depan lah untuk vote lokal. Untuk di mana kita menekankan isu-isu tempatan. Sebab sekarang ni semua perhatian dia di peringkat nasional. Tetapi kita lupa sebahagian daripada masalah kita sebenarnya dia penyelesaiannya di peringkat negeri dan peringkat lokal. Bukan semuanya concentrated dekat kerajaan persekutuan. Tidak. So, kita ingin menarik perhatian kepada isu-isu tempatan. Jadi saya rasa melalui kempen kesedaran awam dan juga mention all the important local state issues, kita boleh tarik kesedaran pengundi tentang perbezaan peranan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Yang mana saya rasa tak banyak yang masih sedar sebenarnya they have different functions. Not everything is applicable to all levels of government. Mungkin saya boleh sebut jugalah antara aktivis yang memang terkenal lah dalam soal literasi politik ni, Fahmi Reza. Dia sangat rajin membuat kelas demokrasi untuk educate people about the different types of democracy system yang kita ada dan sebagainya. Dan saya juga perasan bahawa kita Akademi Pilihan Raya yang digerakkan oleh SPR. Saya rasa ini sesuatu yang sangat bermanfaat dan saya harap diteruskan malah diperkembangkan. Di peringkat KBS kalau tak silap saya, mereka juga menggerakkan satu apa orang kata
sekolah rukun negara di mana dia mahu menggerakkan pendidikan civic, pendidikan politik dengan lebih sistematik untuk di peringkat anak muda, peringkat sekolah, college, universiti. Saya rasa perkara ini sangat diperlukan kerana selepas pemindahan undi 18 kan. So kita mempunyai ledakan pengundi muda yang sekarang mempunyai kuasa mengundi. Tapi quote Spiderman kan, great power comes great responsibility. So dia ada kuasa untuk exercise kuasa mengundi itu, tapi kita perlu educate lah dengan responsibility apakah yang datang dengan kuasa tersebut. Dan ini termasuklah making informed decision. So NGO seperti Bersih, Akademi Pilihan Raya, Fahmi Reza, kita tidak beritahu pengundi parti mana, calon mana yang undi. Kami hanya mahu bahawa mereka membuat satu informed decision. Inilah maklumat-maklumat yang korang boleh consider dan make satu informed decision based on what you believe in and what's good for our democracy. Baik, kita berbalik kepada pilihan raya negeri. Baru sahaja sudah berlangsung penamaan calon. Itu fasa pertama. Ketika ini fasa berkempen, kemudian ada pengundian awal sebelum tarikh pengundian 12 Ogos nanti. Setakat pemerhatian bersih untuk penamaan calon, apakah pilihan raya kali ini berlangsung sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Bersih? Setakat ini saya boleh katakan dari pemerhatian kami lah sebagai pemantau dan juga NGO dengan rakan-rakan NGO lain, saya rasa semua bersetuju bahawa proses penamaan calon berjalan dengan agak lancar dan SPR sendiri telah pun keluarkan kenyataan. Di peringkat proses penamaan calon memang tidak ada masalah setakat ini. Cumanya dari segi kempen, sudah timbul isu-isu seperti pengumuman peruntukan, pengumuman dana, adakah ini melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya, adakah ini satu kesalahan rasuah. Jadi ini memang perkara yang sentiasa berlaku di setiap pilihan raya, termasuklah pilihan raya negeri kali ini. Dan oleh sebab itu saya rasa dalam report inilah yang saya rasa kita boleh pantau, dokumentasikan segala kesalahan yang berlaku. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang baik di mana rakyat biasa sendiri yang kontribut sebenarnya. Bukan Bersih sahaja yang menulis semua laporan ini. Semua rakyat biasa, kita ada yang tua, ada yang muda dari pelbagai kaum dan agama. So saya rasa ini telah menunjukkan bahawa selalunya orang kata voter apathy, people don't care anymore, political fatigue dan sebagainya. But when we go to the ground, kita dapati sebenarnya ramai lagi yang kisah pasal demokrasi, masa depan demokrasi pilihan raya di negara kita sebenarnya. I think it's something is good that we should not take for granted. Nowadays, rakyat sangat memberi perhatian kepada proses demokrasi di negara kita. Tidak seperti 30-40 tahun yang lalu. Kita mempunyai voter turnout yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau compare dengan negara serantau dan sebagainya. Even compare to advanced democracy, our voter turnout is actually very high. Oleh itu, bila rakyat ketika ini lebih prihatin dan memberikan tumpuan kepada pilihan raya kali ini, khususnya manakala ada kawasan-kawasan yang ditandingi oleh Menteri Kabinet sendiri. Dan Menteri Kabinet dah juga di Parlimen, bertanding lagi di kursi negeri. Jadi untuk individu-individu calon-calon ini mungkin lebih sukar untuk patuh kepada larangan 3C tersebut. Kerana dia calon, tapi dalam masa yang sama dia juga ada pegang jawatan. Jadi untuk individu dan calon-calon seperti ini, apakah nasihat Bersih supaya mereka tidak melanggar larangan 3C tersebut? Saya memang kalau boleh, saya rasa sebenarnya sudah jadi menteri dan sebagainya, sepatutnya tidak perlu bertanding. Dia akan duplicate dia ni kan. Tetapi ada kes-kes di mana mereka bertanding juga dan saya rasa kami menasihati supaya mematuhi 3C itu, terutamanya syarat pertama iaitu no condition. No condition ni sangat penting saya rasa sebab dia tak boleh kata saya menteri sekian-sekian, kalau undi saya kekal menteri, saya kekal DUN, maka akan ada projek yang berkaitan kementerian saya diumumkan di kawasan itu. So dia tak boleh meletakkan syarat and dia tak boleh macam skop tu di kawasan itu saja ataupun di negeri itu saja. Saya rasa itu kesalahan dari segi kenyataan TPM kan. Dia meletakkannya ada satu syarat di mana dia kata kalau menang tambah peruntukan. Itu satu, dah langgar syarat no condition. Kedua, dia langgar syarat di mana dia memberi peruntukan spesifik untuk di negeri itu. Padahal negeri itu menghadapi pilihan raya negeri. So, berlainan pula dengan pengumuman Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, yang kata dapat e-wallet RM100. Itu seluruh negara. Kita memang tak boleh stop kerajaan persekutuan yang bukan caretaker government untuk tidak mengumumkan sebarang dasar. This will not be good for our country, our economy. Kalau takkan setiap kali pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, kerajaan tak function langsung. So ini not good for our economy and political stability. Tetapi, sangat penting, big tetapi,
mematuhi syarat 3C itu, tidak bersyarat, tidak meletakkan calon dan tidak berkempen secara eksplisit meletakkan parti dan calon di atas pentas majlis kerajaan. Baik, yang terakhir sebelum kita berakhir, seringkas apakah harapan Bersih untuk tempoh kempen selama 2 minggu ini, khususnya kepada parti politik yang bertanding? Kami sangat mengharapkan voters turn out, come out and vote again. Kami sedar bahawa baru November 2022 mengundi, tapi kali ini sama pentingnya, walaupun bukan di peringkat referendum untuk kerajaan persekutuan dan sebagainya, tetapi isu this is your time to impact, to demand dekat peringkat lokal, peringkat kerajaan negeri. Apa yang korang nak sebenarnya untuk negeri anda, negeri masing-masing. Sebab kalau lihat kan, kita mempunyai banyak perhatian kepada peringkat nasional kerajaan persekutuan, tetapi di peringkat negeri kita kurang perhatian. Kita tidak ada pilihan raya tempatan sejak 1960-an, maka ini pilihan raya negeri merupakan medan yang terbaik untuk menggetengahkan isu lokal, isu tempatan, jalan raya, environment, persekitaran, isu banjir, kan, mitigasi banjir. So semua ini adalah isu-isu penting yang boleh diketengahkan dalam pilihan raya negeri ini, dan kalian rakyat biasa keluarlah mengundi, keluar bersuara terhadap ahli politik dan demand these are the changes that you want. Baik, keluar bersuara dan pastikan anda menjadi mata dan telinga untuk pastikan pilihan raya kali ini berlangsung dengan bersih. Itu sahaja perbincangan untuk Fokus minggu depan di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.